Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, malam ni kita cuba bincang sedikit tentang asas agama tu sendiri, ya. Asas agama Islam berpandu pada dua perkara, ya. Pertama Quran, kedua hadis. Itu asas Quran, ya. Kemudian dari Quran dan hadis timbullah ijma' ulama dengan qiyas, ya. Jadi Islam sekarang berpandu pada Al-Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Islam bagi abah ni, tapi sebelum tu lah, ya. Sebelum tu, jika ditakdirkan apa yang abah beritahu ni, ada orang beritahu ya, yang apa yang abah beritahu tak betul, tinggal je lah deh. Hak abah beritahu tinggal je. Rojok ulama yang mutabar tadi. Pasal abah ni bukan je belajar sangat, ya. Belajar sikit je. Tapi dah dah hak tahu sikit dah berkongsi dengan anak-anak, itu je. Bagi abah, Islam, Quran dan hadis merupakan umpama lautan, ya. Quran dan hadis umpama lautan. Jadi ulama kita sejak zaman silam hingga hari ini mengkaji Al-Quran dan hadis. Hasil di kajian tadi, maka timbullah pelbagai rumusan. Jadi kalaulah sekarang ni kita nak balik undur ke belakang, nak buat kajian semula, banyak mana agaknya kita nak habis masa semula untuk buat kajian je. Pasal ulama dah buat kajian dah. Abang ibarat kajian ulama buat ni macam ulama menyelam dalam lautan. Apabila ulama menyelam dalam lautan, dia menyelam lautan, Laut Cina Selatan katakan, dia bertemu dengan permata yang biru. Dia menzahirkan permata yang biru tadi. Itu dia nampak sebagai Islam. Ulama lain pula menyelam dalam lautan Pasifik, dia bertemu permata yang kuning. Dia kata inilah Islam yang kuning ni. Tapi yang bertemu ulama dulu, dia bertemu permata yang kuning, dia tak menyalahkan permata yang biru tadi. Nampak tak? Ulama lain menyelam lautan yang berbeza. Pasal Quran dan hadis terlalu besar, terlalu luas, ya. Dan orang nak menyelam dalam lautan Quran dan hadis ni kena peralatan yang cukup. Kalau peralatan tak cukup, bimbang kita lemah dalam lautan tu je. Jadi kita yang jahil macam kita ni, yang terbaiknya kita rujuk pada rumusan yang telah dibuat oleh kalangan ulama. Jangan duk fikir nak kaji sendiri, janganlah, ya. Dan jangan duk fikir nak dengar ulama yang ada hari ini yang telah buat kajian apa pun, ya. Kita rujuk ulama silam yang telah buat rumusan. Setelah buat kajian beribu tahun, ya, 1400 tahun buat kajian. Hasil kajian tadi timbullah bab fiqh katakan. Bab fiqh akhirnya menjuruh pada timbulnya 4 mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. 4 mazhab timbul dalam bidang fiqh, ya. Tapi kalau kita nak pergi rangkum 4 mazhab tadi, takut kita terkeliru. Orang yang bijak pandai, ya, ulama besar boleh nak belajar 4 mazhab. Kita ni yang Dr. Kalu ni yang sibuk dengan urusan dunia, jadi kita merumuhkan ambil hanya satu mazhab saja, supaya kita tak keliru, tak pening kepala. Dan satu mazhab pun abah sendiri secara peribadi, dan satu mazhab pun abah keliru. Abah cuba baca kitab Masbuk dan Muwafiq, ya. Dua imam yang besar, Syekh Ramli dan Ibn Hajar, balas semua dalam Masbuk dan Muwafiq. Abah dah tahu nak pegang manusia, eh? Kenapa ada? Tu baru Masbuk Muwafiq. Dok benda lain lagi. Ulama sentiasa berselisih pendapat. Tapi apabila ulama berselisih pendapat, itu satu rahmat pada orang jahil macam kita, ya. Kita anggap kita orang jahil, kita ikutlah manusia nak ikut. Tapi jangan cap polok ke capur belaka. Jadi macam rojok, jangan menghilangkan selera kita je. Sebagai contoh dalam fiqh katakan, dalam mazhab Syafi'i kita mengharamkan daging buaya. Maka kita anggap daging buaya itu haram lah kita pegang. Tapi ada mazhab yang menghalal daging buaya.
Dia kita jangan nak pergi, nak mudah kok, nak makan buaya kita pegang mazhab nu, tak usah, kalau boleh tak usah. Ya. Pasal masa abah budak dulu, abah pesan. Dia kata kalau boleh tak usah capur. Tak haram capur mazhab. Tak salah capur mazhab. Tapi kita takut, kita lebih condong mengikut nafsu. Kita pilih hukum yang mudah. Ya. Nak mudah belaka. Ya. Kalau ada mazhab Syafi'i kita pegang. Walaupun begini, walaupun orang kata mungkin mazhab Syafi'i tak betul, Imam Syafi'i tak betul, bagi abah kita berpegang pada pendapat Imam Syafi'i, lebih baik kita pegang pendapat ulama hari ni, lebih baik. Kita ikut pendapat Imam Syafi'i lebih baik dari kita ikut ulama yang ada hari ni. Kita pegang setuh laki bini pun membatalkan wudu, katakan kita pegang begitu, kita pegang je lah. Ya? Senang, tak jadi keliru. Itu bab fiqh dah. Mana kalau boleh kita yang capur lah, senang kita, kecuali benda yang diputuskan oleh majlis fatwa. Ya, majlis fatwa putus, kata Imam Syafi'i mewajibkan zakat makanan asasi, beras, katakan wajib zakat. Zaman dulu orang bayar zakat ikut beras. Tapi kalau majlis fatwa keluarkan harus kita taklid pada mazhab lain, kita boleh guna duit untuk ganti zakat, ganti beras. Maka kita tak apa, hak tu hak majlis fatwa bak kita ikut je. Kita bayar zakat guna duit sekarang ni. Tak apa, kita tak usah balah benda gitu. Pasal benda tu untuk memudahkan kita umat, tak apa. Tapi jangan kita turut hawa nafsu kita semata. Okey, itu bab fiqh. Dan ulama dalam mazhab fiqh dia tak balah, walaupun dia berselisih pendapat, dia tak balah. Tak kata Imam Syafi'i, tak kata Imam Malik salah. Imam Ahmad bin Hanbal tak kata Imam Syafi'i salah. Dan biasa imam-imam macam ni kalau dia bertemu, kata Imam Syafi'i, dia pergi rumah Ahmad bin Hanbal, dia menghormati pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, dia ikut Imam Ahmad bin Hanbal. Nampak tak? Supaya Imam Ahmad bin Hanbal kau pergi, dia ikut, dia tak keras sangat pegang macam kita ni. Kita ulama hari ni duk sibuk nak salah orang lain. A salah B, B salah C, duk salah menyalah antara satu sama lain. Kadang-kadang ilmu tak balas mana, tapi balah tu lebih. Okey, tu bab fiqh. Kemudian kita pergi pula bab akidah, bab tauhid, ya. Bab tauhid ni kita pegang, akhirnya timbul dua mazhab yang besar dalam akidah, dalam tauhid. Imam Asy'ari, Imam Abu Hasan Asy'ari dengan murid dia Imam Abu Mas'ud Al-Maturidi. Dia ada sedikit selisih pendapat antara dua imam, tapi tak apalah, kita rujuk pada pendapat dia orang je. Itu dalam akidah dan tauhid. Kemudian dalam tu dia ada pula dalam tasawuf. Tasawuf ni abah kadang-kadang sekali-sekala abah rasa keliru, penipala, pasal banyak benda yang aneh-aneh dalam tasawuf, terutama dalam tarikat. Ya. Dalam tarikat ada berapa mazhab ke? Berapa? Setakat ni tak silap mungkin dalam 10 mazhab yang diiktiraf dalam sebelah. Tak apalah, mana 10 mazhab, dak 10 mazhab yang diiktiraf dalam bab tarikat. Ya. Sebenarnya sekarang dah berpecah lebih pada tu lagi. Tapi dalam perpecahan tadi banyak yang tak betul, banyak silap. Ya? Banyak kesilapan berlaku dalam tarikat. Jadi akhirnya abah secara peribadi, abah tak berapa nak ikut tarikat ni sangat. Ya? Abahnya cuba belajar bab tasawuf saya, bukan tarikat. Dalam bab tasawuf abah lebih condong secara peribadi ni, dari pandang peribadi abah lah ni. Dan tasawuf abah lebih condong pegang pada pendapat Imam Ghazali. Ya, walaupun ramai orang mengkritik Imam Ghazali, abah lebih condong untuk ikut pendapat Imam Ghazali. Ya, tapi abah tak banyaklah baca kitab-kitab Imam Ghazali ni. Ya, bagi abah pekat tua macam abah ni. Tapi kalau orang muda pun, pertama kita rujuk pada kitab apa? Ayyuhal Wala. Kita belajar baca Ayyuhal Wala dulu. Lepas Ayyuhal Wala kita baca Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Lepas Bidayatul Hidayah, lepas Bidayatul Hidayah, abah lebih cadangkan kita baca kitab Minhajul Abidin. Tapi abah cara peribadi tau, Minhajul Abidin ni dia kecil abah baca kitab tu. Dia kecil, tak pernah tamat.
umur belasan tahun tahu baca dah Minhajul Abidin tu tapi tak pernah tamat. Hak bab mukadimah dia tu rasa 20 kali, 30 kali ada baca. Tapi tak kata tak kita depan. Dia gitu je jadi. Jadi itulah kelemahan kita. Tapi walau macam mana pun abah cadang rojoklah pada pendapat Imam Ghazali. Ya. Kau boleh jangan rojok sangat pendapat, kadang-kadang ada juga pendapat yang agak melampau keras telajak sangat. Tujuan kita belajar tasawuf ni ada untuk bersihkan hati je, untuk betulkan hati, ya. Jangan nak pergi jauh, jangan fikir nak jadi ulama besar, jangan fikir nak jadi tok wali, jangan fikir nak bersih hati je, ya. Nak bersihkan hati dari 10 sifat mazmumah dan nak tanam dalam hati kita 10 sifat mahmudah. Cukup tu padang dah. Jangan fikir nak jadi kita manusia hebat tak sah lah deh. Abah cakap peribadi lagi lah kalau boleh sekadar nak selamat kita dari azab api neraka saja. Ya. Kau boleh nak masuk surga, biar surga bawah sekali pun tak kisah. Tambah masuk neraka je kalau boleh deh. Itu jasa. Mana kalau boleh kita jadikan dosa sempadan kita. Jangan langgar sampai ke dosa, deh. Elok dari dosa kalau boleh. Untuk elok dari dosa memang hampir mustahil. Pasal kita bukan maksum. Kita akan buat salah, buat silap yang menyebabkan kita berdosa. Jadi kita kena banyakkan istighfar sebab Allah tak ampunkan dosa kita. Kemudian sekali-sekala belajarlah untuk menangis. Kenangkan dosa kita, ya. Pasal apa? Abah tekan supaya kita banyak menangis. Semoga dengan menangis Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kita. Nombor 1. Yang kedua, air mata yang mengalir dari mata yang takut akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan dapat memadam api neraka. Abah tak ingat petik mana, abah tak ingat dah. Rasa petik di kitab-kitab Imam Ghazali juga. Air mata yang mengalir kerana takut akan Allah Ta'ala akan memadamkan api neraka, ya. Jadi kita kenalkan dosa-dosa kita, didik diri untuk menangis. Menangis ni payah nak buat, ya. Pasal hati kita keras, hati kita diselapoti oleh dosa, payah untuk kita nak menangis. Walau macam mana, didiklah diri untuk menangis. Jadi kalau sekali-sekala nak tengok cerita, tengoklah cerita sedih. Tengok cerita sedih yang mungkin bawa kita pada menangis. Didik diri untuk menangis. Walaupun mulai cerita, kita mula pelan-pelan untuk didik diri menangis, ya. Itu bab tasawuf. Walaupun ada kalangan ulama yang kata tasawuf ni macam benda najis, macam ecok. Ada ulama kata gitu. Abah tak tahu dia ambil kat mana, abah tak tahu. Tapi tujuan abah, cara peribadi abah lah, tujuan abah untuk bersihkan hati kita dari sifat mazmumah, nak tanam diri kita dengan sifat mahmudah. Itu je sebenarnya, sebab jangan kasih sangat pada dunia, jangan tamak haloba sangat, benda-benda itu tujuan kita belajar tasawuf untuk bersih hati. Kemudian apabila ulama mengkaji Islam selama 1400 tahun, apa lagi yang timbul? Hasilnya tadi bab fiqh dia ada 4 mazhab, bab akidah ada 2 mazhab, bab tasawuf dia ada mazhab dia juga, Tapi abah cerita dia lebih rojak pada Imam Ghazali, ya. Imam Ghazali paling sederhana lah data Sahih Imam Ghazali. Ya. Tasawuf bagi apa pengasas tasawuf Syekh Junaid Al-Baghdadi lah, setakat abah faham yang beri pengasas pada ilmu tasawuf Syekh Junaid Al-Baghdadi, ya. Ya. Abah terbaca begitu. Ada pendapat ulama dia lah pengasas pada ilmu tasawuf. Abah terbaca gitulah. Abah pun tak fikir banyak sangat je lah. Abah tak fikir benda remeh begitu. Setakat tu je abah terima je. Syekh Junaid. Yang mana istimewa ayah pada abang ingat. Tak ingat dah. Lama dah pun tak ingat kisah ni dah. Sejak Baghdadi tak ingat. Tak boleh nak cerita kan semula lain kali lah dah. Abang kadang nak recall balik tu ambil masa jugalah.
Kemudian ada satu bab lagi yang kadang-kadang jarang orang bincang. Kerana ulama kaji tadi, timbullah sebenarnya 7 qiraat. Kaedah baca Quran. Dia walaupun ada 7, ada kata 10 qiraat, ya. Jadi ulama qiraat dia tak balah juga. Dia tak balah. Dia ada kata 7, ada kata 10 ulama yang menjadi ikutan dalam baca Quran. Jadi kita baca ikut kita nak Quran mana-mana pun tak ada masalah. Yang penting kena pandai je lah. Jangan pergi capu aduk. Jadi itulah rumusan yang setakat ni yang berdapat hasilkannya ulama dulu kalau sampai hari ini. Dia tak balah. Tak ada lah qiraat orang ni nak salah kan. Dia ada setakat Abu Kupur ni, dia qiraat ni Nafi' ke sebut? Nafi' tau. Qiraat Nafi' tau. Nafi' Al-Madani, Ibnu Kathir, Abu Amir, Ibnu Amir Asyami, Asim Al-Kufi, Hamzah Al-Kufi, Kisai. Asim ni kita ni rasa tak silap abah lah dah. Kita ni lebih guna qiraat Asim. Asim ni murid dia. Murid dia nama apa? Haf tu murid pada Asim. Jadi kita rojok pada Haf. Haf tu murid pada Asim. Itu qiraat kita di Malaysia, kita pakai qiraat tu. Kat lain pakai qiraat lain. Okey. Jadi apa yang penting sekarang ni sebenarnya, Islam dah establish begitu rupa, ya. Islam dah establish begitu rupa, ulama dah buat rumusan belaka. Kita hajat akhir-akhir ni nak balau, ya. Ya banyak balau bab fiqh lah, banyak balahnya. Ya banyak balau bab fiqh. Bab qiraat ni nampak tak ada ulama mana setuh bab qiraat ni. Pasal mungkin masing-masing tak belajar. Mungkin tak belajar dak cara sangat. Dah kalau kita nak kira tau, qiraat tu mari tapi timbul benda tu dan masyarakat ikut saja tanpa mempersoalkan dah, ya. Okey, ke ada apa lagi nak tu? Setakat tu je abang boleh cerita sebenarnya. Asas yang kita perlu kita pegang, ya. Okey, ada nak tanya apa-apa ke Daud? Okey, abang undur ke belakang sikit bagi abang lah. Kalau bab fiqh ni banyaklah guna kat mana? Kalau bab penting tadi, yang pentingnya terdapat pelbagai pendapat dalam semua bidang. Pelbagai pendapat dalam semua bidang. Benar fiqh ada pelbagai pendapat. Dalam tauhid ada pelbagai pendapat. Dalam tasawuf super juga. Dan qiraat pun berbagai pendapat. Jadi pendapat ni kita anggap betul belaka. Jadi kita jangan balau, jangan nak cari salah orang lain. Kita betul diri masing-masing je. Jaga molek benda gini. Kita bimbang, duk balau sangat, habis masa balau, masa nak belajar pun tak ada. Kita keliru gitu je. Abah sebenarnya, apabila timbul benda-benda gitu, abah cuba juga baca, ya. Pada masa solat, cara Rasulullah. Pada masa solat, cara Rasulullah. Abah baca kitab, abah tak faham apa benarnya. Abah tak faham. Jadi abah kata tak gunalah. Nak semayang pun tak pandai. Apa pun dah juga dengar seorang pergi tanya seorang ulama di Penang tu. Tanya ulama kata kitab ni sebut gini, kitab ni sebut gini, kata ada 7 pendapat kata dan satu kes benda. Balik anak murid tadi balik lah. Balik nengung rumah. Lepas tu pergi semula Tok Guru, dah nak ikut madrasah ni. Baru Tok Guru jelaskan hak mana apa ijma' ulama'nya macam mana dan mazhab Syafi'i. Baru kita pegang, baru tenang. Kau dah tahu pening keliru gitu je kita. Gak sajalah bersama kalau dalam bab fiqh ni, bab fiqh yang fardu ain, bukan fardu kifayah. Dia dalam ilmu ni dia ada fardu ain dan ada fardu kifayah. Kita ni ambil setakat fardu kifayah, fardu ain cukup dah. Fardu kifayah tinggal pada ustaz nak mengajar orang. Ya. Jadi fardu kifayah, fardu ain ni memadai kalau kita baca kitab Sabilul Muhtadin karangan Muhammad Asad Al-Banjari, ya.
Memadi kau baca kitab ni memadi. Itu pun cukup dah untuk kita jadi penipala sebenarnya dah. Abang ulu bawah lagi, abang baca kitab apa? Kifatul Ulam je. Kifatul Ulam tu kitab untuk budak-budak untuk kelas solah tu. Lagi Kifatul Muhtadi, Kifatul Ulam hak tu. Kelas tu kita bacanya. Baca kitab tu barulah reti nak semayang. Nah, keliru. Okey. Sama juga. Kalau bab akidah ni, okey, kita banyak belajar sifat 20. Sifat 20 ni dibawa oleh Imam Asy'ari Asy'ari. Walaupun jadi perbahasan ulama sekarang ni, tapi abang tak bercara ulama sekarang ni, biar kena balas ikut dia lah. Ya. Yang pentingnya, kalau kena rojok kitab bab akidah ni, kita rojok kitab Matan Umm Ibrahim. Matan Umm Ibrahim ni kan Imam Sanusi. Matan Umm Ibrahim Bukan untuk buka ni. bab akidah. Ataupun ya tak dengar. Bayu. Matan Umm Ibrahim nipis yang kecilnya kitabnya. Dia bayu orang tu. Lepas tu boleh kau baca, hak kita duk baca kitab apa tu? Matan Jawatut Tauhid karangan Syekh Ibn Al-Qani. Kitab-kitab gitu sudahlah. Nah. Tak usah nak pergi kitab tinggi lah. Cukup dah. Nah. Kemudian kalau kita tasawuf tadilah Imam Ghazali cukup dah. Hanya kalau rasa ada kemampuan sikit, comel baca kitab hikam lah. Untuk munikan akidah kita, kitab hikam. Ya. Cukuplah bagi abang kalau boleh setakat tu. Ya. Okey, rasa cukuplah setakat ni. Sekian. Okey, sekianlah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.